Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fadina Kila binti Azman. Saya daripada kumpulan 15. Kumpulan kami akan membentangkan tentang pengaruh mogok terhadap perkembangan kesatuan sekerja di Malaysia. Baiklah, sebagai pengenalan, mogok dapat didefinisikan sebagai satu usaha atau tindakan yang dilakukan oleh golongan pekerja untuk menuntut hak mereka terhadap majikan mereka. Sebelum mogok, pemberontakan oleh buruh Cina dan buruh India di Tanah Melayu pada ketika itu hanya bersifat kolektif dan juga secara tersembunyi. Tetapi pada tahun 1937, iaitu pada bulan Februari, buruh-buruh Cina ini telah melakukan aksi mogok di beberapa ladang secara berasingan di Selangor. Terusnya, mogok pula dilakukan oleh buruh India dan dalam pada masa yang sama, Parti Komunis Malaya juga telah menubuhkan Kesatuan Buruh untuk membincangkan hal-hal berkaitan pekerjaan. Oleh itu, pada akhirnya pihak British telah menggubal satu enactment berkaitan hak buruh dan juga mengiktiraf Kesatuan Sekerja di Tanah Melayu pada ketika itu. Tetapi gerakan mogok masih dikawal ketat oleh British sehingga pasca era kemerdekaan Malaysia. Seterusnya saya serahkan pembentangan kepada rakan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Juliana binti Abu Bakar dan nomor matriks BA 211600837. Hari ini saya akan membentangkan mengenai fungsi kesatuan sekerja serta ciri-cirinya. Secara umumnya, kesatuan sekerja merujuk kepada sebuah persatuan atau gabungan kaki tangan atau majikan dalam perhubungan industri di Malaysia. Kesatuan sekerja bertujuan untuk mewakili pekerja dalam sebarang perundingan dengan pihak majikan atau mewakili pekerja untuk melakukan sebarang bentuk tindakan terhadap pihak pengurusan. Kesatuan sekerja sangat memainkan peranan dalam melindungi hak dan kebajikan pekerja untuk mengekalkan hubungan baik antara kedua-dua pihak. Kesatuan sekerja mempunyai fungsinya yang tersendiri. Yang pertama adalah melakukan perundingan bersama dengan pihak pengurusan dan tindakan perusahaan. Dalam hal ini, apabila kesatuan sekerja yang telah menjadi sah secara perundangan, mereka boleh melakukan aktiviti seperti perundingan bersama dengan pihak majikan. Hal ini dilakukan agar kesatuan sekerja yang dibentuk dapat mengimbangi kuasa dengan pihak majikan. Dan tanpa kesatuan sekerja ini, pekerja akan berdepan dengan kuasa yang lemah dalam berhubung dengan majikan kerana tiada pembelaan daripada pihak kesatuan sekerja. Dan itu, fungsi kesatuan sekerja juga adalah membaiki dan melindungi hak dan kepentingan pekerja dalam pekerjaan. Kesatuan sekerja akan melindungi pekerja terutama dalam ahli kesatuan daripada isu diskriminasi terhadap pihak pengurusan. Hal ini kerana biasanya pihak pengurusan akan mengekalkan kuasa autoriti mereka dalam membuat keputusan. Dengan itu, kesatuan sekerja cuba untuk menghadkan kuasa pihak pengurusan melalui cara perundingan agar pihak pengurusan tidak boleh membuat keputusan yang membawa kerugian kepada pihak pekerja. Dan akhir sekali adalah memberi kemudahan dan perkhidmatan kepada ahlinya secara individu. Dalam hal ini, kesatuan sekerja akan menyediakan insurans berkelompok kepada ahlinya serta mereka akan membela pekerja jika berlaku pemberhentian pekerja seperti melakukan perundingan dengan pihak pengurusan berkaitan dengan pampasan. Menjadi ahli dalam sebuah kesatuan sekerja, seseorang itu perlu mempunyai ciri-ciri yang berikut agar dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif. Yang pertama adalah seseorang itu perlu setia terhadap kesatuan sekerja. Mereka perlu menunjukkan perasaan bangga terhadap kesatuan sekerja dan kesedaran ahli tersebut terhadap faedah yang diterima sebagai ahli kesatuan sekerja. Ciri yang kedua adalah seseorang itu perlu bertanggung jawab kepada kesatuan sekerja. Ini merujuk kepada tahap kesediaan ahli untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab bagi tujuan memelihara kepentingan kesatuan. Yang terakhir adalah untuk menyertai sebuah kesatuan sekerja, seseorang itu perlu bersedia bekerja untuk kesatuan sekerja. Dalam hal ini mereka perlu lebih
sentiasa bersedia untuk menyumbang tenaga kepada perkhidmatan yang boleh diberikan kepada kesatuan sekerja. Nama saya Nur Syafika, nombor matriks BA 2110345. Saya akan membentangkan tentang fenomena mogok yang pernah berlaku di Malaysia. Ianya berlaku semasa perkembangan dalam bidang perusahaan perladangan, perlombongan dan sektor perkhidmatan di bawah pentadbiran Kerajaan British. Tahun 1920 terdapat perkelasan kerja yang didominasi oleh pekerja daripada buruh India dan Cina. Oleh itu berlakunya krisis ekonomi menyebabkan mereka mengikut kesatuan buruh agar mereka dapat menyuarakan pendapat masing-masing. Seterusnya terdapat sebanyak 28 kejadian mogok yang dilakukan sepanjang tempoh 2 bulan tersebut. Sebagai contoh, kejadian yang berlaku di Klang pada masa itu merupakan mogok daripada pekerja buruh India pada April hingga Mei tahun 1941. Seterusnya, kejadian mogok yang pernah berlaku pada masa dahulu ialah mogok daripada pekerja ladang yang berkaitan tentang kenaikan gaji, upah tambahan, kebajikan pekerja serta hak mereka sebagai pekerja di ladang. Lebih kurang 1,000 pekerja mogok dan mereka berarak menggunakan bendera merah. Oleh hal yang demikian, Kesatuan Pekerja-Pekerja Getah, Selangor dan Negeri Sembilan ditubuhkan dan diikuti dengan pembentukan Jawatan Kuasa Mogok Kajang pada bulan Mac 1937. Tuntutan yang dibuat ialah gaji yang minimum, seterusnya penambahbaikan keadaan perumahan, rehat kerja pada cuti umum dan juga faedah kesihatan yang dibayar oleh majikan. Selain itu, kejadian mogok yang pernah berlaku ialah melibatkan pekerja kereta api 1962. Mereka melancarkan mogok tersebut bagi menuntut bayaran upah secara bulanan dan agar mereka diiktiraf sebagai kaki tangan kerajaan. Kesatuan yang membantu isu ini ialah seperti MTUC, Quepex dan institusi-institusi lain lagi. Akhir sekali ialah kejadian mogok yang berlaku di syarikat penerbangan. Ianya bermula pada masa perundingan kolektif antara Kesatuan Pekerja Penerbangan dan pihak pengurusan. Mereka melakukan tindakan work to rule and menolak untuk bekerja lebih masa yang melibatkan pekerja berjawatan rendah. Oleh itu, sistem penerbangan Malaysia telah pun melaporkan kepada Kementerian Tenaga Manusia. Seterusnya, saya Nurjui Jalika Faraid binti Zakaria akan membentangkan cabaran yang dihadapi oleh Kesatuan Sekerja. Yang pertama, kegawatan ekonomi yang merupakan cabaran terbesar bagi Kesatuan Sekerja kerana kemerosotan keahlian kesatuan itu sendiri. Contohnya, pada tahun 1880-an, keadaan ekonomi Malaysia pada masa itu tidak menentu dan menyebabkan berlaku peningkatan pengangguran yang tinggi. Banyak syarikat yang telah memberhentikan pekerjanya kerana tidak dapat menampung kos pengeluaran syarikat. Oleh hal yang demikian, ramai pekerja yang tidak berminat dengan Kesatuan Sekerja dan tidak mampu untuk membayar yuran kesatuan. Tambahan lagi, sikap pemimpin Kesatuan Sekerja yang sering bermasalah sesama mereka kerana berebut jawatan tertinggi yang mengerukan lagi keadaan serta menyebabkan pekerja kurang percaya terhadap Kesatuan Sekerja. Yang kedua, perubahan bentuk pekerjaan. Perubahan bentuk pekerjaan juga menjadi cabaran yang besar kepada Kesatuan Sekerja. Contohnya pada tahun 1990-an, para majikan lebih berminat untuk memilih pekerja wanita dan pekerja sambilan yang bekerja dalam sektor perkhidmatan. Hal yang demikian kerana bagi pekerja wanita, mereka tidak faham peranan kesatuan dan kepentingan dalam diri mereka. Kebanyakan pekerja wanita beranggapan bahawa Kesatuan Sekerja hanya didominasikan oleh pekerja lelaki dan mereka tidak dapat membahagikan masa mereka serta komitmen terhadap kesatuan. Dan yang terakhir, pengurusan sumber manusia, yang mana kehadiran pengurusan sumber manusia telah memberi kesan buruk dan negatif kepada Kesatuan Sekerja. Sebelum wujudnya sistem ini, kedudukan Kesatuan Sekerja adalah terpenting bagi pekerja. Tetapi selepas wujudnya sistem ini, kedudukan Kesatuan Sekerja mengalami perubahan. Hal yang demikian kerana pengurusan sumber manusia yang bercirikan beri kenaikan gaji dan pangkat kepada pekerja berprestasi tinggi dan juga memberikan komitmen yang sepenuhnya. Pengurusan sumber manusia yang bercirikan kenaikan gaji dan pangkat mengikut prestasi bagi pekerja yang memberikan komitmen sepenuhnya terhadap organisasi menyebabkan pekerja sudah tidak berminat dengan Kesatuan Sekerja.
kerana mengikut kesatuan sekerja untuk bekerja mendapatkan gaji dan pangkat yang tinggi. Ianya akan mengambil tempoh masa yang lama dan perlu melalui perjanjian kolektif yang juga mengambil masa yang panjang. Oleh itu, kesimpulannya, kesatuan sekerja akan mengalami perubahan dari semasa ke semasa mengikut penetapan dasar-dasar baharu dalam usaha memperbaiki fungsi kesatuan sekerja. Manakala mogok pula merupakan salah satu tindakan para pekerja yang dapat mempengaruhi kesatuan sekerja. Dan cabaran yang dihadapi oleh kesatuan sekerja juga telah mempengaruhi dan menimbulkan beberapa halangan kepada kesatuan sekerja. Sekian dan terima kasih.